Aku belum tidur dah lucid dream Okey. Assalamualaikum, Laparpo. Hari ini ada satu episod yang sangat istimewa yang Laparpo nak bawakan, iaitu berkenaan dengan lucid dream. Lucid dream ni satu keadaan mimpi yang boleh dikawal, kawan-kawan. Jadi mungkin ada di antara anda yang pernah melalui pengalaman lucid dream ni, ataupun anda pernah menggunakan teknik-teknik tertentu untuk dapatkan lucid dream tu. So, hari ni Laparpo bawakan seorang yang sangat istimewa, iaitu saudara Daniel. Assalamualaikum, Daniel. Waalaikumsalam. Seorang yang berpengalaman luas dalam ilmu lucid dream. Daniel, Ya, saya. ceritakan sikit, apa tu lucid dream yang kefahaman Daniel pada kawan-kawan? Okey. Lucid dream. Lucid dream yang saya tahu, lucid dream tu maksud dia lucid nyata. Maksudnya mimpi yang nyata, yang kita tahu, kita sedar dalam mimpi tu. Dan kita tahu kita buat apa dan kita jelas kita ingat apa yang kita lalui ketika mimpi. Jadi apa betul ke lucid dream ni boleh dikawal? Atau mimpi tu seorang yang tidur dan dia masuk dalam mimpi dia, dan lucid dream ni satu keadaan yang dia boleh mengawal mimpi dia nak ke mana, buat apa dan berfikir macam mana. Adakah betul benda tu? Okey, Mamu, dia betul. Lucid dream ni dia memang kita boleh kawal certain benda dalam mimpi, pergerakan dan fikiran dan apa yang kita nak cakap tu kita boleh kawal. Tapi dia ambil proses yang lama. Okey, itu yang kita nak tanya yang menariknya. Sebab kalau kita tanya kepada orang lain, kita bawa kepada orang lain, banyak orang yang boleh cakap pasal lucid dream, tapi dia sendiri tak ada pengalaman itu. Ini Daniel yang kita bawa, sudah bertahun-tahun dia cuba amalkan lucid dream, dan ada ketikanya yang cerita yang kami dapat lah off record melalui Daniel, dia dah berjaya mengawal mimpinya ke tahap yang ekstrim. Apa proses untuk seseorang tu mencapai lucid dream? Okey. Waktu saya cuba nak praktik kan, mula kita kena bermeditasi. Sebelum tidur kita kena bermeditasi. Sekurang-kurangnya saya ingat dalam 20 minit sebelum saya tidur tu, saya kena baring, pejamkan mata dan pasang satu frekuensi yang menenangkan lah. Frekuensi bunyi yang menenangkan. Contoh bunyi yang macam menenangkan? bunyi meditasi. Kalau saya dekat YouTube pun ada lah benda tu. Frekuensi. Lebih kurang macam tu bunyi macam tu. Dan yang paling susah dia apa? Kita nak kena kosongkan fikiran sekosong-kosongnya Sebelum tidur tu? sebelum tidur. Okey. First kali mimpi yang saya ingat, mimpi tu lepas saya tidur tu, saya bermimpi, saya bangun, mimpi tu saya memang ingat. Sebiji-sebiji saya ingat apa mimpi tu, walaupun tak panjang tapi saya ingat. Selalunya kalau kita mimpi, kita bangun 2-3 saat lepas tu kita dah lupa lah semua. Biasanya macam tu. Tapi kali ni memang saya ingat sebiji-sebiji. Okey. Dan saya baca semula, itu dia panggil sebagai satu proses lah dalam untuk kita lucid. Dan saya terus praktikkan lagi, buat macam sama 15 minit, tidur apa semua. Lama-lama kelamaan tu saya boleh berfikir. Dalam mimpi? Dalam mimpi tu saya boleh berfikir. Okey, apa yang hang mimpi waktu tu? Okey. Yang mimpi lucid dream pertama yang hang berjaya masuk ni? Lucid dream yang pertama, dia pendek saja. Saya ingat time tu saya belajar di satu tempat lah, di IKRU. Jadi ada satu warden nama dia Sarjan Sabri. Apa yang saya ingat, bila saya dalam mimpi tu, saya sedar, oh ini mimpi. Okey. Sebab pelik lah, dunia tu pelik. Ada gunung ganang warna pink lah, warna hijau lah, apa kan. Kemudian asrama kita masih ada rokol kan. Okey. Time tu saya sedang berlari dalam gelongso. Tiba ada warden tu duduk di satu padang yang agak besar, dengan beberapa orang yang saya tak tahulah robot ke manusia. Dia tengah cakap, okey semua rokol. Sarjan tu besar lah. Besar macam giant kau besar lah. So saya datang, saya nampak dia panggil, Daniel sini. Saya lari. Dan hang sedang hang mimpi? Ya, saya tahu saya mimpi. Tapi waktu tu mungkin fasa awal saya tak boleh nak bergerak badan. Saya cuma tahu saya mimpi. Saya sedar. Tapi saya macam lari, saya lari. Badan saya automatik buat lah. Lepas tu saya lari, and benda tu habis. Okey. Dia pendek saja. Itu yang first dream yang saya dapat. Pengalaman pertama lucid dream Daniel. Betul. Okey. Untuk mengetahui selanjutnya, kita kembali selepas ini. Okey, Daniel, itu pengalaman pertama lucid dream Daniel. Apakah experience yang seterusnya lucid dream yang mungkin keadaan lebih mencabar dan mungkin keupayaan Daniel dalam mimpi tu lebih bertambah?
keupayaan mengawal mimpi tu lebih bertambah. Kongsikan sikit. Saya ingat saya dalam macam satu bandar yang saya nak kata macam ni macam steampunk lah. Macam moden tapi dia huru-hara sikit. Okey. Macam moden tapi tempat miskin lah. So saya berada di kawasan situ. Time tu saya ingat ada beberapa orang yang miskin. Saya ada duduk situ, saya nampak dia ada rumah di bawah tanah. So saya masuk bawah tanah. Waktu tu ada berlaku satu pergaduhan dah bawah tu. Okey. Waktu dia bergaduhan tu, dia buat kelang kabut. Tapi manusia, bukan manusia tau. Yang bergaduh ni bukan manusia? Bukan manusia. Dia nampak macam alien sikit macam saya. Tak pasti nak cakap. Mimpi lah, kan? Jadi macam-macam. Imajinasi. Dia berlari. Dan saya nak masuk, saya tengok dalam satu bilik tu, saya rasa itu mungkin saya punya bilik tau. Sebab ada gambar saya. Tapi bilik tu dia macam horizontal tau. Horizontal, dia ada tingkap kecil. Horizontalnya tu ada tilam. Saya rasa itu bilik saya dalam mimpi tu. Saya nampak, lepas tu ada peneman saya seorang perempuan robot. Tapi macam dah tua sikit dah. Perempuan robot tua? Perempuan robot tapi dia dah tua sikit. Dan dia cakap, kita kat bandar ni ada masalah itu ini. Ni banyak tengok DVD ke apa ni? Ini kaki tengok DVD ni. Waktu tu robot tua, saya boleh bergerak badan saya sikit-sikit. Sebab itu tangan saya tunjuk, saya boleh pegang. Saya pegang apa barang yang ada dalam tu. Itu real lah takkan perasaan tu real? Ya, real. Dan hang cuba bayangkan dia sedang yang dia tengah mimpi dalam satu keadaan yang karakter pelik bukan manusia dan dia mengontrol, mengawal pergerakan tangan dan kaki dia. Aku susah untuk bayangkan sebab aku belum pernah lalui pengalaman tu. Teruskan sama. Ada mimpi tak yang mungkin hang boleh kawal dan hang boleh imagine siapa yang hang nak dalam mimpi tu ada, tiba-tiba dia ada karakter? Saya tak selalu boleh buat macam tu. Tapi ada satu pengalaman ni saya ingat first mimpi yang saya boleh kontrol satu body. Saya ingat waktu tu saya mimpi tiba saya berada di satu kawasan macam asrama kayu. Saya cuba nak gerakkan badan waktu saya tahu saya mimpi, tapi saya nak masuk stage yang baru, saya nak bergerakkan badan 100%. Saya cuba gerakkan tangan, tiba boleh. Saya gerak kaki boleh. Jadi lepas saya tahu tu saya cuba lompat benda tu boleh. Saya macam boleh sekarang bergerak bebas. 100% saya kontrol body saya dalam mimpi tu. Jadi apa yang saya bila dah tahu saya terjadi seronok lah. Jadi waktu tu ada satu kawan saya tu, saya bayangkan dia ada. Dia ada perempuan? Di situ. Bukan, lelaki. Jadi saya panggil dia, lepas tu saya pergi berlari ke arah dia, kejar dia. Saya kejar dia dalam Pasti apa nak kejar seorang lelaki? Sebab saya suka bully budak tu. Jadi saya pergi, saya nak pergi bully dia lah. Jadi saya pun pergi kejar dia. Tapi saya dah lupa satu rule lah, lucid dream. Dia tak boleh terlampau excited sangat. Kalau excited sangat, kita akan terjaga daripada mimpi. So tak boleh buat seks dalam lucid dream? Tak boleh buat seks ataupun tak boleh buat sesuatu yang teruja lah. Betul, tak boleh. Apa yang sangat seronok kan? Ya, kalau benar yang dikatakan Daniel pada hari ni kawan-kawan, dan mungkin ramai di luar sana kita tak tahu siapa dia, dan sebenarnya mereka hari-hari sedang mempraktikkan lucid dream ni, dan mereka ada life yang tersendiri dalam mimpi mereka. Adakah benda tu logik? Boleh jadi? Boleh jadi. Sampai tahap yang kompleks, maksudnya dia memang ada life. Setiap kali dia tidur dia akan dia ada life link. Dia ada, maksudnya di sini dia mungkin ada wife, di sana dia ada wife link, di sini dia ada anak, di sana dia ada anak yang lain mungkin. Ada pekerjaan yang lain yang dia impikan, dia tak dapat di dunia sekarang, dia boleh jadi di sana. Boleh jadi tak? Dan continue benda tu setiap hari, dia bersambung cerita tu. Kalau kes macam tu saya rasa mungkin boleh jadi. Cuma ada satu kawan kenalan saya jugalah. Dia pernah cerita dia pernah satu fasa yang agak ekstrim. Dia kata dia tidur. Kemudian dia bangun daripada tidur. Dia mimpi sesuatu. Kemudian dia tidur semula, dia boleh sambung balik mimpi yang tadi tu. Dan kalau dia terjaga semula dan dia sambung balik, benda tu boleh bersambung. Dia kata percentage dia nak sambung tu tinggi. Apa tahap yang seterusnya daripada hang cerita tadi semua tu, lucid dream, apa next stage untuk lucid dream? Apa akan jadi pada dia? Saya tahu yang saya tahu yang paling tinggi yang kawan saya cakap tadi, yang saya cakap kawan saya boleh buat tadi, yang dia boleh sambung balik mimpi dia. Dia tidur dia boleh sambung, dia tidur boleh sambung. Itu stage yang paling tinggi lah yang saya pernah tahu. Tapi dia ada keburukan lah, dia cakap ada keburukan, which is dia tak nak bangun.
Kalau boleh dia tidur daripada pukul 11 tu, pukul 5 petang boleh bangun. 11 malam sampai 5 petang? Yes. Sebab dia seronok sangat dengan mimpi tu? Dia seronok. Pukul 2 dia bangun, dia tidur. Bangun, dia tidur. Okay. Terlampau seronok. Jadi dia nak melekat dalam dunia fantasi berbanding dunia realiti. Okay. Sebab realiti sekarang sangat menyedihkan kawan-kawan. Okay. Jadi macam mana pula ada satu situasi yang aku pernah dengar, dia bermimpi tapi kononnya soul ataupun roh dia yang terkelak dalam mimpi tu pergi ke alam nyata. Dia bukan pergi ke alam mimpi, macam hang masih pergi ke alam mimpi, suatu tempat yang tak wujud. Yang hang dia setting tu main sendiri dalam kepala otak hang sebenarnya. Ada muara, ada duduk sungai benar memang tak wujud, robot, perempuan tua lah apa semua kan. Macam mana dia mimpi tapi roh dia pergi ke tempat yang nyata sekarang. Itu apa? Adakah itu lucid dream ataupun tak? Okay Mamu, saya rasa yang itu mungkin dalam benda yang lain lah. So, saya pernah dengar dia cakap pasal astral projection. Bukan AstraZeneca. Bukan. Astral projection. Apa tu astral projection? Setahu saya, ni saya minta maaf lah saya salah information. Astral projection ni di mana dia boleh memisahkan dia punya mind soul dia daripada badan and pergi ke tempat lain dalam dunia reality. Tapi yang itu saya tak pernah tahu lah, saya tak buat. Tak buat lagi ya. Saya tak buat. Tapi ini semua hanya percakapan, dialog tanpa sebarang bukti. Apa yang menariknya pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, khas penonton Laparpo, sebab itu kita bawa bench yang panjang begini, kerusi yang panjang. Kita akan uji sendiri sejauh mana kebenaran dan sejauh mana lucid dream ini menjadi. Kembali selepas ini. Seperti yang saya janjikan tadi, kita akan membuktikan lucid dream ini secara rakaman ini, video pada anda semua penonton-penonton Laparpo. Thank you. Dan Daniel sudah pun berbaring, sedia untuk tidur dan sedia untuk menjalani lucid dream beliau yang buat pertama kalinya dirakam secara eksklusif di Laparpo. Jadi Daniel sudah bersedia. Apa yang kita nak buat sekarang ialah Daniel perlu tidur dan Daniel perlu mimpi lucid dream seperti yang Daniel katakan, dan selepas ni saya nak tahu apa yang terjadi dalam lucid dream petang ni. Boleh? Dalam kiraan 3 Daniel akan tidur. Okey? Fokus 3 2 1. Daniel, nampaknya Daniel sudah pun tidur. Begitu pantas dan cepat, memang membuktikan apa yang dikatakan dia tadi. Dan kita akan saksikan sendiri apakah reaction fizikal dia di sini jika benar lucid dream itu hadir dalam mimpi dia pada petang ini di sini. Perhatikan reaction badan daripada kaki sampai ke kepala dia, cameraman. Masih belum ada apa-apa lagi yang terjadi. Mungkin beliau masih mencari area ataupun situasi lucid dream yang diinginkan. Ada sikit gerakan di jarinya, saya nampak tadi beberapa batang jarinya sedang bergerak. Mungkin ada sedikit reaksi ataupun sesuatu yang terjadi dalam lucid dream. Tangannya bergerak sikit tadi kita nampak. Mungkin dia direntap ataupun dihambat oleh sesuatu. Kita dapat perhatikan reaksi mukanya daripada tadi dan sekarang agak berbeza sedikit. Close up sikit bagian mukanya, tengok reaction muka. Mungkin ada satu yang merubah emosinya semasa lucid dream. Close up. Yes. Nampak jelas di situ. Matanya dikerutkan, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Tapi saya masih menunggu jika ada reaksi. Ya. Nampaknya Daniel tidak selesa sekarang. Daniel berasa macam tidak selesa melalui body language-nya yang saya nampak. Saya tak pasti apa yang terjadi dalam lucid dream-nya. Cuma saya doakan yang terbaik, tidak ada sesuatu yang buruk terjadi. Kakinya mula bergerak, kedua-dua kakinya bergerak, dan tangannya tidak lagi bersemayam, tapi satu tangan sudah diangkatkan. Banyak perubahan fizikalnya daripada lebih kurang 10 minit sudah dia tidur dan mengalami lucid dream. Keadaan semakin tenang. Ada seperti percakapan atau perbualan
dialog kerana mulutnya agak terkumat kamit. Saya tak pasti apa yang dikatakan Daniel. Mungkin dia sedang berdialog, mungkin dia sedang bercakap bersama dengan rakan dalam lucid dream. Kita akan tahu jawapannya selepas dia bangun. Dan nampaknya hampir dia bangun. Dia seperti Daniel hampir seperti ingin terjaga daripada lucid dream. Apakah ini benar? Apakah ini benar, tuan-tuan dan puan-puan, secara eksklusif di Laparpo? Sama-sama kita nantikan, sama-sama kita saksikan apakah jawapan daripada Daniel. Oh, Daniel sudah bangun. Daniel? Yo. Daniel sudah Ya, bangun. saya. Ya. Oh, jadi apa mungkin boleh kongsikan sikit. Tadi waktu Daniel tidur, saya nampak ada beberapa pergerakan yang pada kecil, kaki, tangan bergerak dan seterusnya, mimik muka berubah dan mata berkerut dan ada macam bercakap. Apa yang terjadi di dalam 10-15 minit tidur dalam lucid dream? Okey. Tadi macam biasa mula blank. Dan tiba-tiba saya tersedar saya berada di satu tepi jalan yang saya tak tahu kat mana. Tepi jalan. Bersama dengan seorang lelaki, saya tak tahu, tak kenal siapa tu, tapi dia seorang lelaki. Tiba saya dipimpin oleh dia pergi ke tengah jalan. Jalan tu agak sibuk dan kereta bukan jam dia. Okey. Dibawa saya ke tengah jalan. Betul-betul di tengah jalan tu tiba saya kali dia hilangkan diri. Okey. Ada satu kereta. Saya tak tahu kereta tu dia macam ganas. Pernah tengok cerita Mad Max? Mad Max. Oh, yang ada senjata tajam-tajam. Okey. Hanya kereta tu saja yang ada. Saya tengok dia tinggi, saya ingat. Kereta tu pergi, saya tak tahu nak buat apa. Dia langgar. Dia langgar saya. Okey. Dia langgar saya. Punya tiba bila dia langgar tu, transition body saya dalam kereta tu, laki tu yang bawa. Oh, jadi adakah Daniel tadi boleh mengawal mimpi tadi? Kenapa dibiarkan kereta tu untuk melanggar Daniel? Saya tak tahu nak buat apa. Waktu tu kereta depan laju, saya nak pergi mana, tiba tu. Tadi saya ada bercakap tadi semasa 10-15 minit Daniel tidur. Adakah Daniel dengar suara saya ataupun tak? Tak, saya tak dengar. Tak dengar dah. Tak dengar apa-apa. Okey. Jadi itu pengalaman lucid dream yang berjaya kita rakamkan secara rakaman khas untuk anda penonton-penonton Laparpo. Agak menarik dan eksklusif Daniel, dan kita sudah pun di hampir penghujung video kita pada hari ini. Mungkin ada sikit yang boleh Daniel nak rumuskan kepada mereka yang ingin mencuba lucid dream ni. Apakah kesan dia, bahaya dia mungkin, ataupun adakah benda ni benar, sejauh mana keseronokan lucid dream. Silakan. Bagi sesiapa yang nak mencuba, boleh sila teruskan. Cuma ada beberapa benda ni seronok sebab dia akan meningkatkan imajinasi kawan-kawan lah. Sebab dalam mimpi tu macam-macam kita boleh buat. Cuma apa yang saya nak pesan, bila dah dapat satu keupayaan tu, berpada-pada. Adakah ini talent? Maksudnya orang yang talented saja yang boleh buat, orang gifted, orang yang tertentu ada anugerah saja boleh buat, ataupun semua orang boleh buat jika dapat teknik? Apa jawapan? Bagi pada pandangan saya rasa semua orang boleh buat. Semua boleh buat. Practice make perfect. Yes. Sebab saya sebulan lebih saya buat tak ada result, tapi last ada. Jadi cuba praktis dengan langkah-langkah yang telah diberikan. Terima kasih Daniel. Sama-sama. Jadi terima kasih semua. Saya pula ingin cuba lucid dream. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Laparpo. Bisik. Aku nak lucid dream. Aku belum tidur dah lucid dream. Okey.